Okey. Okey, Assalamualaikum. Hai, cikgu nak tunjukkan macam mana penyelesaian soalan modul nilam muka surat 118. Okey. Kita tulis dulu. Kita alert. Oh, yang ni objek. Ini dia ni the first one. And then yang ni the last one. Di bawah gabungan transformasi ER. Maknanya ada dua perkara yang berlaku di sini. Dua transformasi yang berlaku. Daripada ABCD ni asal dia akan pergi yang tak dinyatakan dalam soalan. Yang tengah ni. Nampak tak yang tengah ni? PQRS ni dulu. And then baru PQRS tu. Okay, dengan R Dengan R tadi ABCD jadi PQRS dengan R. Sebab R ini the first transformasi yang berlaku. And then daripada PQRS dia jadi PEFG. Dengan transformasi E. Begitu soalan dia. Okey, dia suruh kita perihalkan R. R itu apa? R itu yang menukar ABCD menjadi PQRS. So kalau kita tengok keadaan ABCD dengan PQRS itu dia ada berubah dari segi orientasi. Maknanya kalau ini melentang, yang ni nampak memanjang. Maknanya kita nampak itu adalah putaran. So kita jawab dulu. R itu kita kata satu putaran. Okey, bila putaran dia mesti ada berapa darjah. Kalau kita nampak yang A ke C ni asal dia melentang A ke C. Nampak tak? A ke C dia ke arah pukul 9. Okey, A ke C menjadi P ke R. P ke R ke arah pukul 12. Pukul 9 dan dia jadi pukul 12. Maknanya berlaku apa tu putaran? 90 darjah. Anak panah kita buat anak panah putarannya itu menggambarkan anak panah itu ikut arah jam. Mesti nyatakan ikut arah jam. Pada pusat. Okey, bila putaran dia mesti ada pada pusat. Pada pusat apa? Pada pusat. Okey, nak cari pusat putaran Nak cari pusat putaran kita buat kaedah L. Okey. Kaedah L maknanya sekarang kalau kita tengok huruf A dengan P atau D dengan S. D, A, B, C, D menjadi PQRS. Maknanya A, B, C, D menjadi PQRS. Okey, cikgu pilih D dengan S. Kalau D dengan S, kita tengok dia ada dua L. Nak kira D ke S ni dia ada satu L di atas ini dan satu L di bawah ini. Sekarang ni cikgu akan pilih L yang di bawah. Kenapa cikgu pilih L yang di bawah? Sebab dia menjauhi anak panah. So kita kira L dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak? Ini L dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia naik ke atas. Maknanya bucu L dia kat sini. Bucu L dia kat sini. Penting tengok bucu L. Okey, sekarang ni apa kita buat? Kita kira yang manakah yang tengah. Maknanya tadi kiraan L kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila 8, tengah-tengah dia 4. 1, 2, 3, 4. Ni tengah. Okey, kita tandakan dulu di tengah. Okey, daripada tengah nak ke bucu L berapa langkah? 1, 2, 3 langkah nak ke bucu L. Maka sekarang kita keluar atau menjauhi L 90 darjah pun 3 langkah. 1, 2, 3. Maknanya kita keluar daripada bucu L tadi 3 langkah juga. Maka kita akan berhenti di sini. Nampak? 3 langkah ke bucu L, 3 langkah keluar ataupun menjauhi anak panah di atas sana. Dia menjauhi anak panah 3 langkah. Ikut 3 langkah ke bucu L tadi. Tengah Tengah ke bucu L 3. Tengah keluar daripada L ataupun menjauhi anak panah 3 juga. 90 darjah. Maka kita berhenti di sini. Maka kita bacalah dia punya koordinat. Di sini adalah koordinat 1, negatif 1. So kita kata ikut arah jam pada pusat 1, negatif 1.
Gitu. So putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, negatif 1. Lengkap, 3 markah kita dapat. Okey, E pula. Sekarang kita nak jawab E pula. Kita ambil pen warna purple. Kita nak jawab E. Okey, E itu apa? E itu dia menukarkan pula PQRS tadi kepada PEFG. Maka kita nampak perbezaan saiz. Bila perbezaan saiz, maka itu confirm lah apa? Pembesaran. Okey, bila pembesaran dia mesti ada apa? Faktor skala. Faktor skala, okey, berapakah faktor skala? Faktor skala image per objek. Faktor skala, cikgu padam sikit, ada conteng kat sini. Allahu Akbar, semua terpadam pula. Okey, tulis balik. Tulis balik. Ikut arah jam. Faktor skala. Faktor skala. Okey, nak kira faktor skala, kita kira panjang image per panjang objek. Maknanya, okey, faktor skala kita kira asing dulu. Faktor skala kita kata panjang image per panjang objek. Okey. So panjang image-nya kita ambil P ke E sebab dia semua sengit-sengit kan. So kita kira macam ni. P ke E image 2. Lepas tu P ke Q 1. Nampak tak? P ke E tu kita kira yang melentang cukup lah. Kita kira yang melentang je. P nak ke E ni 2 petak melentang. P nak ke Q ni 1 petak je melentang. Ataupun kamu kira P ke R ni. Okey, kalau P ke R, dia punya kawan P ke F. Image dia P ke F. So, image dia ni P ke F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya kita ambil yang tu lah P ke F 8. Kita bahagikan dengan P ke R. P ke R 1, 2, 3, 4. 4 petak. Maka 8 bahagi 4 jawapannya 2. Faktor skala 2 kita pindahkan dalam jawapan. Okey, pada pusat. Pada pusat. Okey, pada pusat pembesarannya, kalau kita tengok pusat pembesaran dia, titik P tidak bergerak. PQRS menjadi PEFG. Maka P lah pusat pembesaran dia. Macam tu. Pada pusat P. Cukup. Kalau kamu nak nyatakan koordinat P pun boleh. Tapi mesti nyatakan dengan betul ya. So 5, 2. Pada pusat P, 5, 2. Okey, dapatlah jawab soalan 1. Soalan 2 dia kata diberi luas kawasan berlorik. Okey, kawasan berlorik 54 cm persegi. Hitung luas bagi PQRS. So kita kena tahu di sini kaitan apa yang dia cerita ni dengan objek dan image. Okey, dia cakap luas kawasan berlorik. Okey, luas kawasan berlorik kita tandakan sebagai LB. Okey, LB kita kena buat perkaitan di antara luas berlorik, luas objek dan luas image. Kalau kita perhatikan di sini, yang besar ini luas image, betul? Lepas tu yang tidak berlorik ini luas adalah objek. Maka kita nak dapat kawasan berlorik, luas image keseluruhan PEFG itu, luas PEFG itu luas image lah. Ditolak dengan luas objek. Luas objek yang PQRS tu lah. Luas objek. So luas image tolak luas objek. Inilah perkaitan yang kita keluarkan. Dan dia suruh kita cari luas PQRS. PQRS siapa? PQRS ialah objek. So luas objek yang kita nak cari. Okey, sekarang yang diberi kepada kita adalah luas berlorik. Berlorik kita ganti 54. Luas image, okey, luas image macam mana kita nak cari? Kita guna formula K kuasa 2 darab luas objek. Okey, luas objek yang kita nak cari. K sekarang adalah 2. 2 kuasa 2 darab LO. Maka kita dapat 4 LO. So kita gantikan dalam luas image di sini 4 LO tolak LO sama dengan 54. Maka 4LO tolak LO sama seolah-olah macam 4X tolak X. Kalau 4X tolak X jadinya 3
X. 3 LO. LO ni sebagai pemboleh ubah yang kita nak cari. Maknanya 3 kali LO adalah 54. Maka 1 LO 54 kita bahagi 3. Maka LO yang kita dapat ialah 54 bahagi 3. Jadinya berapa? Tekan kalkulator. 54 bahagi 3 dapatlah 18. 18 apa? Sentimeter persegi. So dapatlah jawapannya. Okey.